أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك العلم النافع ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Muslimin muslimat, sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberi kelapangan oleh Allah, diberi peluang oleh Allah untuk bersama-sama memakmurkan rumah Allah. Seramai manusia yang ada sekeliling kita ini, tidak semua hati-hati mereka digerakkan untuk datang ke masjid. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah untuk datang memakmurkan rumah Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apabila Allah Subhanahu wa taala membuat pilihan kepada kita di kalangan hamba-Nya yang ramai ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal kita diterima, keikhlasan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting bagi kita. Sebab di hari akhirat nanti, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah, digambarkan kepada kita oleh Al-Quran, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, hari yang sangat dahsyat, hari yang tidak memberi manfaat guna lagi, anak ramai ke, ya, harta banyak ke, tak ada lagi dah hari akhirat, kecuali orang yang menghadap Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan, taqwa kepada Allah. Jadi mudah-mudahan sisa-sisa umur yang ada pada kita ini, kita dapat menggunakannya sebaiknya. Pada malam ini insya-Allah saya akan sambung balik perbincangan kita daripada kitab Mastikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah masih lagi dalam hadis yang kedua. Ada setengah-setengah buku, setengah kitab dia tulis muqaddimah, ya, pengenalan. Tapi kitab yang ada pada saya ni ditulis sebagai jilid 1, ya. Boleh tengok muka surat 18 bagi yang ada kitab, ya. Hadis yang kedua kita dah bincang sebelum ini minggu lepas, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan baginda ada ketika dia larang sahabat menulis apa yang keluar daripada mulut dia. Ada ketika dia suruh. Kita dah bincang minggu sebelum ini bagaimana ketika mana Rasulullah suruh, ketika mana Rasulullah larang, ya. Dan kita fahamlah bahawa tidak ada percanggahan, seperti mana kita bincang sebelum ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang-orang Quraisy, seperti gambarkan dalam hadis yang kedua ini, yang melarang seorang sahabat Abdullah bin Amr daripada, ya, menulis sesuatu yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kata dia? Yatakallamu fil ghadab war ridha. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bercakap dalam keadaan ada kala dia marah, dalam keadaan ketikanya ada dia suka. Jadi tak stabil emosinya, seolahnya begitu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada sahabat ini, baris bawah tu, apa kata baginda? Uktub fa wallazi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqqun. Nabi kata tulis.
Ya. Fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah aku berada, ya, jiwaku berada di tangannya. Nabi bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ma yakhruju minhu, tidak akan keluar daripadanya, itulah daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa haqqun, kecuali ianya adalah satu kebenaran. Muka surat 19. Kita dah baca hari itu 19. Okey. Malam ini kita sambung kepada muka surat 20, ya. Iaitulah yang kedua. Yang pertama kita dah baca hari itu bagaimana kita cerita tentang penulisan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, baginda mengizinkan supaya hadis-hadisnya ditulis. Macam mana? Penulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah dilakukan oleh sahabat-sahabat baginda secara rahsia, tetapi dilakukan setelah mereka mendapat kebenaran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi dengan sifat keadilan yang ada pada mereka tidak melakukan sesuatu perkara yang berhubung dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khasnya dan dengan perkara agama amnya, dengan tidak mendapat kebenaran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak cerita di sini, para sahabat bila tulis apa yang dilafazkan oleh Nabi yang kita sebut sebagai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, antaranya apa yang Nabi lafaz, apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi tak larang, ya, itu antara hadis-hadis yang dikira sebagai amalan dan disandarkan kepada Rasulullah SAW. Jadi apabila sahabat ni buat, dan sahabat ni terkenal dengan orang-orang yang jujur dan adil dalam kehidupan seharian dia, ya, sama ada perkara yang berkaitan secara khusus soal-soal agama ataupun secara umumnya, maknanya para sahabat ini dia tulis semuanya itu berdasarkan kebenaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Ketiga, segala yang disampaikan oleh baginda daripada Allah Ta'ala tetap benar. Apa jua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak harus diragu-ragukan, kerana semuanya benar dan wajib diturut serta dijadikan pelajaran oleh pihak-pihak yang berkenaan. Jadi penegasan daripada pengarang dan penulis bahawa apa yang disampaikan oleh Nabi tak sepatutnya kita ragu, seperti mana berlaku dalam hadis ini. Bila seorang sahabat ditegur oleh Quraisy, yang dia kata Nabi ni, dia ni ketika kadang-kadang ada dia marah, redha, dia suka, kadang-kadang dia ghadab. Jadi di situ menafikan, ya, apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah Nabi sendiri terkesan, timbul persoalan ragu-ragu apa yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi larang. Nabi kata uktub, tulis. Sebab apa yang keluar daripada mulut aku semuanya ialah illa haqqun, melainkan kebenaran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifatnya seorang rasul yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hukum-hukum Islam kepada umat manusia, sudah tentu dipeliharanya dari perkara-perkara yang boleh menghalangi tugasnya dan yang boleh merosakkan apa yang hendak disampaikan itu. Jadi kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ada kelemahan, sifat ragu-ragu, dia terkesan dengan emosi dia, marah, suka dalam menyampaikan tugasnya, sudah tentu perkara ini tidak boleh diterima dari sudut syarak. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar manusia, mendidik manusia, menjelaskan hukum hakamnya. Sudah tentu, kata pengarang, dia akan terpelihara daripada perkara-perkara yang boleh menghalang tugas dia. Apa dia yang halang tugas?
maknanya dia cakap emosi, tersasul, marah tak tentu hala, ya, lupa nak menyampaikan perkara-perkara yang patut dia sampai. Itu semua menghalang dan mengecilkan tugasnya. Maka kata pengarang, tidak akan berlaku. Sebab apa? Sebab dia akan berlawanan dengan sifat dan tugas dia sebagai Rasul, yang disebut sebagai seorang yang muballigh, yang menyampaikan amanah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dia sampai itu adalah benar. Yang keempat, anggapan berlakunya kesilapan pada penyampaian baginda adalah tidak benar. Ya. Nah, yang keempat, ada anggapan daripada pihak musuh-musuh Islam bahawa apa yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tak boleh dipegang dan tak boleh ditulis semuanya, kerana baginda, kata mereka, ada sifat-sifat yang boleh jadi tidak mesti betul segala yang diterangkannya, seperti perasaan marah dan perasaan suka. Sedang perasaan-perasaan ini kerap kali dapat mempengaruhi jiwa seseorang hingga tergelincir daripada jalan yang betul. Jadi ada musuh-musuh Islam, dia menyatakan bahawa Nabi ini terkesan dengan sifat dia sebagai manusia. Ada apa? Marah. Ada apa? Suka, duka cita. Jadi perasaan-perasaan ini, ya, dia boleh mempengaruhi jiwa seseorang. Kadang-kadang lari daripada jalan yang sebenarnya. Apa kata pengarang? Ya, dia kata apa? Anggapan yang demikian tidak timbul pada masa hayat baginda lagi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda sendiri telah menerangkan tentang salahnya anggapan itu dengan menyuruh menulis apa yang baginda sampaikan. Jadi tak mungkin berlaku, sebab Nabi sendiri suruh tulis. Kalau benda tu tak betul, dipengaruhi oleh suasana yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak suruh tulis. Kalau benda tu salah. Jadi bila Nabi suruh tulis, maknanya benda tu benda yang benar pada kebenaran. Anggapan yang nyata salahnya itu adalah dengan secara langsung menyentuh kedudukan kerasulan baginda. Kerana sebarang keraguan tentang kebenaran kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermakna ragu-ragu terhadap kerasulan baginda. Ada juga anggapan bahawa kesilapan berlaku pada penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan baginda pernah lupa. Makna antara syubhat tuduhan pada Nabi ialah Nabi ni pernah lupa. Ya. Nabi ada kelemahan dia. Apa jawapannya? Memang berlaku Nabi pernah lupa dalam sembahyang. Tapi apa jawapannya? Benar. Tengok di situ muka surat 21. Baginda pernah lupa, tetapi dengan itu tidak boleh difaham bahawa baginda boleh berlaku lupa pada segala perkara yang hendak disampaikannya. Betul berlaku sifat lupa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak bermakna baginda sallallahu alaihi wasallam lupa segala-galanya. Nyanyuk kalau salah kita kak. Tak mesti. Kalau berlaku sekali, tak mesti sama. Itu digambarkan di sini. Lupa yang pernah terjadi ialah lupa yang diperintahkan baginda melakukannya untuk menimbulkan sesuatu hukum, seperti lupa baginda dalam sembahyang dari membaca tahiyat awal, lalu menerbitkan hukum sujud sahwi secara amali. Maknanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lupa sembahyang dia duduk tahiyat awal. Ya, tak duduk tahiyat awal digambarkan sebagai Nabi lupa, dan itu ada hikmatnya. Untuk apa tujuannya itu? Lupa Nabi itu untuk apa? Untuk keluarkan satu hukum, yang mana kita panggil hukumnya apa dia? Sujud sahwi. Apa kita baca dalam sujud sahwi? Subhanalladzi la yanamu wala, kan? Allah Ta'ala sebut apa ni dia ajar kepada kita? La yashu lah. Subhanalladzi la yanamu, maha suci Allah yang tidak tidur, wala yashu, dan tidak lupa, tidak lalai. Di situ Nabi jadi lupa sebab apa? Nak keluar satu hukum kepada orang yang sembahyang. Kalau dia lupa baca duduk tahiyat awal itu, maka sunat bagi dia untuk sujud sahwi. Jadi maknanya sebenarnya untuk keluarkan satu hukum. Kau dia kata apa lagi? Saya diingat bahawa perkara yang tidak harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku silap padanya, ini tak mungkin berlaku silap padanya, ialah perkara yang dibawa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun perkara-perkara keduniaan atau perkara-perkara kehidupan sehari-hari, boleh jadi baginda berlaku silap padanya, dan boleh jadi baginda tidak mengetahuinya. Sebagaimana baginda sendiri pernah bersabda, maksudnya kamu lebih mengetahui mengenai perkara keduniaan kamu. Antum a'lamu bima bi umuri dunyakum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berlaku perkara yang dikaitkan dengan kelemahan Nabi, ya, berlakunya silap, berlakunya perkara-perkara kelemahan tadi, mungkin Nabi tak tahu. Soal-soal yang dikaitkan dengan apa? Iaitulah yang dikaitkan dengan kehidupan dunia dan sehari-hari. Misalnya Nabi sendiri pernah sebut, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang hal-hal dan urusan dunia kamu. Hadis ni terungkap kalau berdasarkan riwayat cerita bagaimana satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur bila pokok ataupun tidak berhasil pada tahun berikutnya. Dia tanya, "Apa dak buah?" Sahabat kata, ni saya cerita dah berlaku dalam kisah tu. Sahabat kata, "Dah kamu larang itu aku nak catah, nak kerak." Sedangkan pokok ni bila kita kerak, dia jadi subur, dia jadi buah, dia jadi kahor rendang, dia jadi kahor comel, kahor subur. Jadi tahun bila Nabi larang, tahun selepas dia tak jadi molek macam biasa. Nabi pun kata, sebenarnya kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Jadi kita ni kalau benda-benda yang beri kepentingan kepada dunia kehidupan kita, buat tak ada masalah. Ada ilmu yang kita tahu, yang orang lain tak tahu. Ada ilmu yang orang lain tahu, kita tak tahu. Benda yang manfaat pada dunia kita, benda yang manfaat kepada kehidupan seharian kita, kita buat selagi mana tidak bercanggah dengan agama, selagi mana tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Macam hari ni banyak orang bertemu benda-benda baru, maka buat kalau benda itu bermanfaat kepada kita. Kemudian perkara-perkara keduniaan itu ialah perkara yang dapat diketahui oleh manusia dengan kajian sendiri, dengan kajian, dengan tidak berdasarkan wahyu. Ya, mengenai perkara-perkara yang demikian, terpulanglah kepada seseorang membuat kajian sendiri atau mempelajari sendiri dengan apa cara dan sejauh mana pun, asalkan tidak bertentangan ataupun tidak bertentang dan tidak bercanggah dengan hukum-hukum Islam yang telah sabit, yang telah jelas, yang telah ada, yang tidak boleh ditolak. Sepakat. Maknanya kalau dunia, urusan-urusan dunia kita tak ada larangan daripada Allah, daripada Rasul, benda tu boleh buat untuk kebaikan kita. Islam bukan agama rigid.
Kadang-kadang ada teknologi baru manfaat untuk kita. Misalnya nak kesan benda, apa lagi, nak cari barang-barang di laut ke di gunung ganang, dengan teknologi yang ada boleh cari. Contoh hari ni boleh cari timah, boleh cari emas. Kalau galian, ya, di laut boleh cari ikan. Tengok lubuk mana, ada batu ke dalam ke, semua tahu. Itu semua teknologi yang sepatut kita ambil manfaat daripadanya, yang tidak bercanggah dengan agama. Bukanlah benda baru tak boleh berlaku, tak. Kalau benda tu manfaat kepada kita, maka kita ambil. Kenderaan sama juga. Kalau kenderaan tu memberi kebaikan pada kita, ya, kita boleh manfaatkan. Betul-betul sebut agama kembali kepada zaman unta, tidak. Apa saja manfaat kepada kita, kita guna selagi mana tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tentang baginda bersabda, ada yang saya sebut tadi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan perkara-perkara dunia kamu, maka ini adalah untuk mengajar manusia bahawa apa yang mereka gunakan daripada cara-cara perusahaan dan alat-alat pertukangan terserahlah kepada pengetahuan dan pengalaman mereka, dan Tuhan tidak menyekat atau melarang mereka menjalankannya selagi hukum-hukum syarak tidak dilanggar dan akhlak yang mulia dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Jadi apa sahaja benda baru yang boleh manfaat kepada kita, yang tidak bercanggah dengan syarak, yang tidak dilarang oleh agama, kita boleh buat. Hari ni dia panggil apa? Kreativiti. Kreatif boleh. Dalam bahasa Arab dia panggil ibda. Ya. Cara kerja, produktiviti jadi lebih, masa yang ada, mesin yang ada, alat yang ada, jentera yang ada. Kadang-kadang kalau guna biasa tak banyak produktivitinya, tapi kalau guna mesin yang canggih, yang lebih lama, makin elok, makin comel, maka dia tidak dilarang oleh Allah, bahkan dituntut, sebab itu benda baik. Itu maksudnya. Jadi tak ada masalah. Selagi mana tak bercanggah dengan syarak, kita boleh buat. Selagi mana tidak bercanggah dengan agama, kita boleh buat. Jangan rigid. Setengah orang tak boleh, ni tak boleh, zaman Nabi tak ada, ni tak boleh, zaman Rasulullah tak ada. Dilarang begitu. Ya. Jadi kita buat. Kalau orang barat, sebab itulah mereka ke depan dalam teknologi, dalam keduniaan. Sebab apa? Sebab dia buat kajian, dia buat research. Dia ada satu perkara yang bajet yang sangat besar di negara-negara Eropah, tidak di sebelah negara-negara Islam, negara-negara Arab. Apa dia tuan-tuan? Itulah R&D, Research and Development. Kaji dan bangunkan sesuatu perkara, baik dalam bidang komputer, baik dalam bidang haiwan, baik dalam bidang berkaitan dengan geologi, berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan kesihatan. Mereka ni ke depan jauh. Dan yang paling jauh ke depan dekat dunia ni tuan-tuan, siapa dia? Orang Yahudi. Sangat hebat. Macam mana satelit yang digunakan, ya, macam mana perantaraan yang ada, sangat ke depan berbanding orang-orang kita di sebelah timur ataupun orang-orang yang berada di sebelah negara-negara Arab. R&D mereka ke depan, Research and Development mereka sangat ke depan. Sebab tu mereka berjaya, boleh buat ke depan. Tapi mereka hanya bergantung harap kepada teknologi. Tapi kelebihan yang ada pada kita ialah kita bergantung kepada ilmu, bergantung kepada teknologi, sains, research dan development ini. Tapi dalam masa yang sama, kekuatan yang tidak ada pada mereka ialah kekuatan, itulah bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kejayaan itu bukan hanya kepada benda, sebab tidak ada memberi bekas, memberi kesan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tambah kita orang Islam berjaya,
ke depan, ilmu, teknologi, tambah pula tawakal kita, keyakinan kita, doa kita, kerja kuat kita, Masya Allah, kita akan lebih jauh ke depan. Tapi oleh kerana kita tak seumpama itu, betullah bangsa-bangsa lain daripada Islam, dia boleh pergi jauh. Sebab apa? Dia rajin dan berusaha. Sebab Quran ni datang, dia cerita secara umum tentang cakrawala, tentang kehidupan, tentang kemanusiaan, tentang binatang, laut, gunung, ganang, secara umum. Maka manusia yang kena buat kajian. Jadi Rasulullah kata tentang dunia ni kamu kaji, kamu buat. Dan orang kafir dia buat, sebab tu dia berjaya. Kalau kita malas, orang kita lah tak berapa suka ambil barang yang dah siap. Kita menjadi seorang pengguna, bukan orang yang mencipta. Orang Islam, majoriti negara Islam hari ini, dia kebanyakan sebagai pengguna. Yang mencipta, yang kaya raya siapa dia? Orang Barat, ataupun orang-orang yang banyak penghasilannya dalam bidang R&D, research dan development, membangunkan apa yang ada di depan mata mereka. Baik, kita sambung sikit lagi tuan-tuan, ya. Satu lagi tuan-tuan, bila sebut research development ni, saya suka kalau tengok satu channel tu, dia panggil Discovery Channel. Kalau tuan-tuan perhati ni, Masya Allah, bagaimana berlakunya air laut, bagaimana berlakunya gunung berapi, bagaimana kajian dibuat kepada badan manusia, bagaimana tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku, tsunami, peralatan, letupan, api, air, angin, hujan, ya, kenderaan, minuman, makanan, dalam air, dalam udara, di atas tanah, dalam tanah. Kalau kita perhati semua ni, semuanya last sekali menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka kaji, mereka cuba. Sekali tak berjaya, 2, 3, 4, 5, 6, kadang-kadang ribuan kali ujian, tajribah yang dibuat untuk mendapatkan satu hasil. Dan mereka tidak kecewa. Dan Quran mengajar kita, la tayasu min rahmatillah, jangan kamu kecewa dengan rahmat Allah. Kita bekerja, kita berusaha, kita berfikir, kita kaji, kita buat. Sebab tu orang mukmin sebenarnya, kalau dia perhati betul-betul Quran ni, cukup bagi dia jadi orang yang hebat. Tapi bila kita Quran pun tak boleh baca, Quran pun tak tahu makna, Quran pun tu bukan jadi rojokan kepada kita, maka kita akan terkebelakang walaupun Quran itu hebat. Ini kelemahan kita, generasi kita hari ini, kita kena perbetulkan. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah seperti tugas guru-guru sekolah dan pakar-pakar perusahaan dan perindustrian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bukan untuk mengajar satu persatu mengenai ilmu pengetahuan yang berhubung dengan cara-cara mengambil faedah daripada alam langit dan bumi serta segala isinya untuk kehidupan dunia. Kalau terdapat dalam apa yang disampaikannya yang demikian, maka itu hanyalah untuk dijadikan bukti yang menunjukkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya serta kebijaksanaan dan kemurahannya. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata dia, Nabi ni, dia kata bukanlah macam guru sekolah, cerita detail, ngajar detail satu persatu macam seorang pakar dalam perusahaan, macam seorang yang pakar dalam perindustrian. Tidak begitu, ya. Bukan dia mengajar detail satu persatu, ya, tapi dia mengajar ilmu pengetahuan secara umum. Quran pun sama juga. Ada masa secara umum dan ada masa kadang-kadang diberi penekanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab-bab tertentu supaya diberi perhatian. Sebab tu Quran banyak ayat cerita umum, ada yang detail. Kalau Quran nak cerita detail semua, tak padan 30 juzuk. Jadi sebab itulah banyak ayat Al-Quran kata bila dia cerita tentang langit, tentang bumi, tentang kehidupan manusia, di akhir ayat dia kata apa? Afala taqilun. Mu tak fikir ke?
Afala tubsirun. Mu tak perhati ke? Afala tatadhakkarun. Mu tak peringat ke? Maknanya ayat bila buat persoalan supaya kita apa? Tengok, supaya kita kaji, supaya kita perhati. Sebab itulah bila kita perhati tentang cakrawala, bulan, matahari, Masya Allah, dia sangat hampir kepada kita. Tapi mutaakhir ini kita jauh sikit. Sebab apa? Masa ada jam dah. Contoh, dulu orang tengok anak bulan, tak tentukan puasa tak puasa, raya tak raya. Dan ni orang banyak tengok kalender, nak bergantung betul. Maknanya banyak alat-alat moden kadang-kadang menjauhkan kita daripada alam yang hampir kepada kita. Kita jauh. Orang dulu dia hampir dengan pokok-pokok kayu, tanaman-tanaman yang khasiatnya sangat banyak. Kita hari ni terlampir je. Tak fikir dah. Benda siap belaka dah. Jadi sebab itulah bulan, matahari, bintang ni sangat hampir kepada kita. Dulu orang, kalau kita berjalan sekarang ni guna kompas. Orang dulu dia ada bintang dia. Dan kedudukan bintang tu, kalau tuan-tuan keluar daripada masjid atau rumah, perhati dia ada satu bintang macam jalur gitu, itu tanda arah kiblat. Cuba perhati, ada. Kalau belajar astronomi jumpa benda macam ni. Saya jumpa orang kelaut, dia kelaut lebih kurang 30 tahun. Belah Batu Rakit. Saya tanya dia, kalau pergi ke laut, kalau hujan ribut, boleh balik tak ke Kalang? Boleh, dia kata. Ni hebat dia. Masa tu bukan ada GPS apa, bukan ada kompas, tapi dia kata hujan ke, ribut ke, malang ke, gelap ke mana pun boleh balik. Maknanya dia tengok. Saya kata macam mana kalau anak bulan ada, kalau bulan ada, kalau bintang tu ada, tak apalah, boleh cari Kalang. Tapi kalau malam tu gelap, kata nak hujan, orang Terengganu kata Johor, nak balik ke mana? Kita tengok arus pula, dia kata. Tengok angin pula. Maknanya dia sangat mahir dengan kedudukan yang ada. Nak cerita bahawa semua yang ada sekeliling kita ini banyak membantu kita untuk kehidupan. Jadi kita sekarang ni tidak semahir itu. Jadi sebab itulah orang dahulu dia rapat dengan alam. Dia sangat rapat dengan alam. Sebab tu kalau setengah orang bomo lah tu sebut pertama dah, dia bakit habis. Gunung, ganang, macam-macam sebut. Mambang tu mambang, jaga gunung, jaga. Kadang-kadang capung ngarut juga. Nak cerita dia ni rapat dengan alam. Apa orang boleh buat cerita tak? Mambang, air, mambang, macam-macam. Nak cerita kepada kita bagaimana orang dulu dia rapat. Tapi orang ni tak ada dah. Jadi semua benda ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu kaji, apa yang kamu dapat daripada ilmu itu, itulah yang kamu boleh ikut. Baik. Kemudian yang akhir sekali, tergerah yang akhir sekali, apa kata dia? Adapun ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan angkasa lepas, meliputi matahari, bulan dan bintang, dan yang berhubung dengan bumi, dan khazanah itulah perbendaharaan yang terpendam di dalamnya. Demikian juga ilmu pengetahuan yang bersabit, yakni yang berkaitan dengan pertanian, penternakan, perikanan dan sebagainya, maka semuanya itu tidaklah termasuk dalam tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan satu persatu, bahkan terserahlah kepada manusia mencari dan menyelidikinya, kerana Tuhan telah jadikan manusia berakal fikiran serta memberikannya tenaga dan usaha ikhtiar untuk mencapai pengetahuan dan kepandaian bagi mendapat kesempurnaan hidupnya. Maknanya akal yang Tuhan bagi pada manusia dia kena guna. Itu kelebihan yang tidak ada pada makhluk lain. Apa dia tuan-tuan? Akal. Otak ada belaka, akal tak ada. Manusia je. Belah otak lembu ada, kambing ada, ayam ada, tapi akal tak ada. Kewarasan tu tak ada. Manusia, sebab itulah kelebihan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah,
kami ciptakan kejadian manusia itu sebaik-baik kejadian. Antaranya apa tuan-tuan? Sebab diberikan akal oleh Allah. Boleh beza, reti mikir. Awak kampung kita panggil apa? Mayit. Apa dia mayit? Mumayyiz. Boleh beza hak molek dengan hak uduh, hak comel dengan hak buruk. Itu dia panggil akal. Kelebihan ini tidak ada pada makhluk-makhluk lain. Jadi sebab itulah, berdasarkan penerangan yang jelaskan dalam kitab ini, dalam buku ini, menjelaskan kepada kita bahawa hidup kita ni, ya, apa saja yang boleh beri manfaat kepada kita, maka kita ambil. Tak mesti datang daripada Rasulullah belaka. Ada urusan-urusan dunia tak sebut secara detail oleh Nabi, tidak disebut secara terperinci oleh Al-Quran, tapi dengan kajian, dengan ilmu, dengan pengalaman, dengan apa yang berlaku pada kita ini, kalau benda tu benda molek, benda tu benda baik, maka dituntut untuk kita ambil manfaat daripadanya. Sebab tu Nabi dalam satu hadis dia kata, al-hikmatu dhallatul mu'min, kata Rasulullah. Hikmat itu, kebijaksanaan itu, kelebihan itu adalah benda yang hilang. Siapa yang jumpa dia ambil. Ilmu di mana-mana kita boleh ambil. Dengan orang kafir pun kita boleh ambil. Kalau benda itu manfaat untuk kita dunia dan tidak bercanggah dengan agama. Di mana saja. Kadang-kadang budak jadi guru kita. Ada benda yang tak tahu, tapi dengan apa yang berlaku pada anak-anak, pada yang berlaku, maknanya boleh mengajarkan. Sebab tu Nabi, sebab itulah tak silap saya, Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia pernah menghormati dan memanggil seorang budak sebagai guru dia. Tak silap saya cerita bagaimana budak tu berkhabar ke dia bahawa kalau nak tahu, dia kata boleh beza dah antara anjing yang balik dengan anjing tak balik. Nak kenal lagu mana? Contohlah nak cerita bagaimana ilmu ni, benda orang tahu dan kadang kita tak tahu. Tahu tak beza? Nak kenal anjing tu balik ke tak lagi? Kalau orang kita tahulah. Tak? Ada seorang budak cerita pada Imam Ghazali, saya lupa Ghazali ke Syafi'i, tapi dia kata, budak tu kata, kau nak tahu, dia kata kalau anjing bila kecil tu dia tak akak kaki, tak balik lagi. Kalau akak kaki tu cang. Makna gitu. Simple je. Kita suka, tapi benda-benda, sebab itulah kita kena hormat. Macam kita anak-anak, kita adik-adik yang belajar di sekolah, kena hormat cikgu. Cikgu yang bagi ilmu kepada kita, cikgu yang sanggup ajar apa saja kepada kita. Sebab itulah dikira seorang yang berdosa orang yang tidak menghormati orang yang bagi ilmu kepada dia, orang yang mengajar dia, orang yang mendidik dia, guru kita. Berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kalau kita lihat, itu antara hadis yang pertama. Syak dah ke tuan-tuan? Syak dah ke? Tak bunyi lagi. Baik. Okey, syak 8-9 minit. Ikut jam saya masuk dah ni. Okey, insya-Allah untuk akan datang ini kita akan masuk bab yang kedua, muka surat 26, iaitulah wajib berpegang teguh kepada kitabullah dan mengikut jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan masuk hadis yang ketiga, insya-Allah. Saya rasa cukup untuk sekadar malam ini. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita orang yang sentiasa berpegang pada ajaran Allah dan sentiasa berusaha mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Aku liqali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.